Oke, salam sejahtera, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya membuka bicara pada petang ini dengan pertanyaan. Adakah parti lain di Sabah yang pernah berani menyaman kerajaan kerana isu MA63? Ada atau tiada? Kalau ada, sila nyatakan. Setahu saya hanya pada 3 Jun tahun 2022 satu-satunya yang telah berani menyaman kerajaan ialah APCO. Menyaman pada 3 Jun 2022, PH Sabah telah memfailkan saman pemula kepada Kerajaan Persekutuan. Ingat, Pakatan Harapan Sabah tahun 2022. Okey, kenapa saya bangkitkan ini? Kerana ramai orang tidak tahu, malah memfitnah, menuduh bahawa APCO ini telah menjadi pak turut, telah menjadi uh, remote control dikawal oleh kerajaan. Tidak, kerana ramai orang tidak faham kenapa APCO di bawah Pakatan Harapan telah menarik balik saman pemula tersebut. Ramai orang menyangka bahawa saman ini telah benar-benar selesai dan APCO tidak berani lagi untuk menyaman kerajaan. Ini salah faham yang paling besar. Kerana itu, petang ini saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan apa sebenarnya yang berlaku supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak lagi salah faham kepada APCO, tidak lagi menuduh sembarangan kepada APCO. Baik, pada kronologinya pada tahun 2022 iaitu pada 3 Jun tahun 2022, Pakatan Harapan Sabah telah memfailkan saman pemula kepada Kerajaan Persekutuan. Ingat, tahun 2022 siapa Perdana Menteri dan siapa kerajaan pada ketika itu? Yang pasti bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saman pemula berkenaan turut menuntut Kerajaan Persekutuan pada ketika itu untuk mendedahkan kepada Kerajaan Sabah jumlah hasil bersih tahunan yang diperolehi selama ini dari negeri itu. Selain memohon pengisytiharan bahawa semakan sepatutnya dilakukan pada tahun 1974 lagi dan pembayaran berterusan dengan jumlah tetap iaitu 267 juta. Maafkan saya, 26.7 juta. Iaitu 26.7 juta bermula sejak tahun 1974 tidak terpakai dan perlu disemak bermula berdasarkan formula 40%. Selain itu, Pakatan Harapan Sabah pada ketika itu juga turut menuntut pengisytiharan bahawa semakan pada tahun 2022 mengikut Seksyen 112D Perlembagaan Persekutuan di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah adalah tidak berperlembagaan, terbatal dan tidak sah. Hak perlembagaan itu memperuntukkan hak istimewa kepada Sabah untuk menerima geran khas dengan kadar 2/5 iaitu formula 40% daripada hasil bersih persekutuan yang diperolehi daripada Sabah. Ini berita sumbernya dari Berita Harian. Ini bukan sumber jiran sebelah rumah saya, bukan juga jiran sebelah rumah anda. Ini sumber daripada Berita Harian yang benar-benar telah diterbitkan. Baik, apa terjadi selepas itu? Baik, apa terjadi selepas itu? Ini yang penting untuk dipahami. Nah, harus diperhatikan dan dipahami. Pada masa itu, Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, belum lagi menjadi Perdana Menteri. Pada ketika itu, siapa Perdana Menteri? Soalan saya, pada ketika itu, ada harapan atau tiada untuk Sabah dapat itu? Dan patutkah Pakatan Harapan Sabah yang diketuai oleh APCO untuk menyaman kerajaan pada ketika itu? Ingat, pada ketika itu. Janganlah samakan sampai sekarang. Pada ketika itu. Perdana Menteri kita belum lagi jadi Perdana Menteri. Nah, semasa menunggu keputusan tersebut yang penuh dengan sinetron dan drama
Akhirnya, kerajaan perpaduan dilahirkan. Di dalam kerajaan perpaduan, yang kita tahu adalah ada PKR, ada DAP, ada Amanah, ada APKO, dan ada beberapa parti lain termasuk Barisan Nasional dan beberapa lagi calon-calon bebas ataupun MP-MP bebas. Selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, segalanya berubah. Segalanya berubah. Nah, segalanya berubah. Dan pada September tahun 2023, ingat September 2023, Pakatan Harapan Sabah telah menarik balik saman tersebut kepada Kerajaan Persekutuan. Kenapa? Ini yang tuan-tuan dan puan-puan perlu ketahui. Kenapa Pakatan Harapan Sabah atau dengan lebih jelas APKO Sabah yang selalu dituduh kononnya telah menjadi pak turut takut tidak? Itu salah. Pertama, menurut kenyataan 12 plaintiff Pakatan Harapan. 12, bukan satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang. 12 orang plaintiff Pakatan Harapan. Mereka melihat ada kemajuan berhubung perkara-berkaraan, khususnya menerusi penubuhan jawatan kuasa teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MT-PMA 63 yang dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyaksikan 2 daripada 3 deklarasi yang dituntut mereka telah pun dipersetujui dan akan dilaksanakan. Begini, kenapa mau bergaduh kalau boleh diselesaikan? Di APKO kita tidak suka gaduh-gaduh. Kalau memang perkara itu boleh diselesaikan, kenapa mau teruskan bergaduh? Di APKO kami tidak terima orang yang suka gaduh-gaduh. APKO adalah parti yang aman damai, penuh harmoni. Jadi kenapa mau teruskan kalau memang sudah ada cahaya menerusi Pakatan Harapan, Kerajaan Madani? Kenapa perlu bergaduh lagi? Jadi tuan-tuan dan puan-puan harus fahami bahawa semangat perjuangan itu tetap ada, cuma cara perjuangannya yang berbeza. Kita mengubah pendekatan daripada bergaduh, lebih baik berkawan dan selesaikan. Buktinya 7 tuntutan telah selesai sepanjang Kerajaan Madani memerintah. Okey, baik. Soalan sekarang, adakah saman ini benar-benar tidak lagi berkuat kuasa? Tapi sebelum itu, saya bacakan dulu kepada anda kenyataan yang telah dikeluarkan. Kami juga gembira apabila mendapat tahu bahawa jumlah hasil bersih yang dikutip atau diperoleh dari Sabah setiap tahun kini akan dimaklumkan kepada Wakil Kerajaan Negeri Sabah dengan menjadi Ahli Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN apabila Akta LHDN 1995 dibentangkan di Parlimen. Ini sudah dilakukan. Kemudian kami juga dimaklumkan bahawa semakan tahun lalu akan digantikan dengan semakan baru yang akan siap tidak lama lagi. Dan semakan baru itu meningkatkan jumlah geran khas yang akan diberikan kepada Sabah. Ini pun telah dilaksanakan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenyataan itu berpendapat bahawa gerak kerja jawatan kuasa teknikal harus dikosokong untuk mencapai objektif yang ditetapkan semasa memfailkan saman pemula tahun lalu katanya. Justru, kami bersetuju untuk menarik balik saman pemula itu tetapi dengan kebebasan untuk memfailkan semula. Ini yang ramai pakcik-pakcik, makcik-makcik tidak tahu. Sebenarnya, penarikan balik itu bersyarat. Syaratnya ialah kalau mereka tidak ikut seperti yang dijanjikan, seperti yang sudah diberikan janji, ada kebebasan untuk memfailkan semula saman. Jadi, kalau anda bilang APKO ini sudah menjadi tali barutkah, sudah menjadi pak turutkah? Tidak. Sebab kalau mereka tidak ikut seperti yang telah janjikan, APKO sedia untuk memfailkan semula saman tersebut. Itulah syarat yang telah dipersetujui. Sekiranya isu-isu selebihnya tidak diselesaikan dan tidak dapat dipersetujui, maka APKO berhak untuk membawa semula kes ini ke mahkamah supaya semua hak perlembagaan Malaysia, supaya semua hak perlembagaan
seperti yang telah diperuntukkan dalam Perjanjian Malaysia MA 63 itu dituntut sepenuhnya katanya. Ini dia sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekarang pendekatan yang berbeza tetapi matlamat yang sama. APCO tidak pernah berhenti di dalam perjuangan ini. Cuma pendekatannya yang berbeza. Kenapa mau gaduh-gaduh kalau boleh selesai? Sekali lagi saya mau tanya. Bagi parti yang lain, pernahkah buat sampai begini? Pernahkah buat sampai betul-betul berani buat begini untuk memperjuangkan? Atau Anda hanya pandai berretorik, Anda hanya pandai buat cerita Anda hero dan sebagainya, tapi tidak ada apa-apa pun tindakan. Sekurang-kurangnya di APCO kita buktikan bahwa kita benar-benar memperjuangkan MA 63. Kalau ini tidak dihormati, APCO sedia untuk bersuara sekali lagi. Jadi, memandangkan tindakan yang positif ini daripada kerajaan Madani di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka lebih baik kita berunding secara baik. Siapa kata kita sudah berhenti? Tidak pernah berhenti. Okey, jadi melalui badan yang telah ditubuhkan itu, jawatan kuasa khas yang telah ditubuhkan itu, disitulah aku bersuara dengan cukup lantang dan tidak takut. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya harap penjelasan ini jelas bagi anda. Sekiranya anda tidak faham, terus boleh komen. Saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye.